Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah SWT menjadikan kita manusia. Allah boleh jadi kita bukan manusia, tapi Allah telah pilih kita untuk jadi manusia. Itu perkara yang kita kena syukur, bahawa Allah jadikan kita manusia. Allah boleh jadi kita haiwan, atau Allah tak jadikan kita. Jadi kenapa Allah jadikan kita manusia? Supaya kita jadi sebaik-baik ciptaan Dia. Namun bila kita tidak bersyukur dijadikan manusia, maka kita akan jadi seburuk-buruk ciptaan. Kita akan jadi lebih buruk dari haiwan. Inilah kesan akibat bila kita tidak syukur. Sepatutnya kita mencapai tahap tinggi di sisi Allah SWT sebagai ciptaan yang paling baik. Bila kita tidak bersyukur, maka kita jadi seburuk-buruknya. Jadi syukur ni perkara yang sangat penting, atau dalam bahasa mudah berterima kasih. Tapi berterima kasih di sini lain sikit daripada bersyukur. Bersyukur ni maknanya kita berterima kasih dan kita berbuat mengikut apa yang Allah cipta kita tu, atau maksud apa yang Allah cipta tu, kita usaha untuk dapat dia, untuk jadi. Bukan terima kasih, maknanya kita usaha supaya, atau maksud apa Allah cipta kita, kita jadi. Allah jadikan kita untuk jadi kekasih dia. Kita usaha untuk jadi kekasih dia. Itu makna kita bersyukur. Kalau kita tidak berusaha untuk jadi kekasih dia, yang mana maksud kita dicipta itu dia. Orang yang umumnya dia tak tahu apa maksud Allah cipta ni. Dia ingat dia tak ada siapa cipta dia, dan dia jadi ikut suka dia. Nak beritahu apa kedudukan saya, nak bagi tahu saya bukan Allah, saya bukan Tuhan, saya juga macam manusia. Ini orang yang diberi ilmu maknanya oleh Allah, faham apa Allah mahu. Orang yang diberi ilmu ni orang yang diberi faham oleh Allah apa yang dia mahu. Saya ni dibandingkan tuan-tuan, saya ni orang berilmu. Tuan ni orang tidak ada ilmu, jadi tak tahulah. Jadi orang yang tak ada ilmu ni kena ikut orang yang ada ilmu. Jangan cuba-cuba nak belagak macam tahu. Orang yang tak ada diberi ilmu oleh Allah ni, dia tak tahu apa maksud dia dijadikan. Macam Rashidi ni termasuk orang yang tidak ada diberi ilmu. Namanya orang jahil. Jadi orang jahil ni atau orang buta, dia tak boleh jalan suka hati dia. Dia jatuh. Dia kena ikut orang yang celik, orang yang ada ilmu, yang diberi oleh Allah ilmu. Itulah nabi-nabi, rasul-rasul. Dan saya bukan nabi. Saya naib nabi, iaitu umat Nabi Muhammad buat kerja macam nabi.
hidupkan kerja Nabi waktu kerja tu mati. Ini perkara susah juga, hidupkan. Nabi-Nabi tak dihidupkan, dia dipilih terus jadi Nabi. Terus dia buat kerja Nabi, dia ajar. Saya tak ada. Kerja Nabi tu dah dibuat oleh Nabi Muhammad. Pertama saya kena tahu pula, diberitahu kerja tu, dan diberi taufik untuk hidupkan dia. Susah kerja tu. Kena nak dapat diberitahu oleh Allah kerja tu, kena ada kesungguhan kan? Tak boleh macam tiba-tiba je. Kesungguhan untuk diberi faham kerja tu. Kena buat usaha. Tentulah bersungguh-sungguh tu. Tentulah ada usaha. Kalau tak ada usaha, mana namanya bersungguh. Dan untuk berusaha untuk diberi oleh Allah faham kerja Nabi itu dan hidupkan kerja Nabi itu, dia perlu, tak boleh mencintai dunia. Kalau dia mencintai dunia, maka dia dapat penyakit yang ada pada diri semua orang manusia ni. Allah bagi tahu kelemahan kita ni. Kelemahan kita ni di sudut hati kita tu ada mencintai dunia. Kalau kita menyemarakkan dia, kita hilang pedoman lah. Saya tak perlu, saya tak boleh kalau mau mengikut jalan mencari usaha Nabi, dengan usaha Nabi tu dapat jadi kekasih Allah, saya tak boleh ikut jalan cinta dunia. Kalau saya ikut jalan cinta dunia, saya tak akan nampak sampai akhir kalam. Kerana dunia ni kegelapan. Dunia ni kegelapan, mencintai dunia itu adalah kegelapan. Hati kita ni gelap sebab cinta dunia lah. Cinta dunia itu gelap. Mereka yang mempunyai cinta dunia di hati dia, dia tak boleh nampak apa, tak diberi ilmu lah oleh Allah. Susah nak dia bagi ilmu kat dia. Dia tak boleh terima. Dia akan jadi orang jahil, buta. Dia buta sebab hatinya cinta dunia. Jadi cinta dunia ni bila dilayan, dia jadi lah. Sebab dia dah ada dah, dia punya tu. Macam umpama benih, dia ada pada setiap orang. Itu kalau benih tu di apakan, jadilah dia. Jadi makin kita banyak cinta dunia, makin gelaplah hati. Bila gelap ni, kita tak boleh nampak. Macam kita tak ada mata lah, tak ada cahaya kat mata kita, mana boleh nampak benda apa pun tak nampak. Macam itulah umpamanya buta hati ni, kita tak boleh nampak yang benar dengan yang tak benar. Kita macam pakai lalu, tak tahu apa. Yang tak tahu apalah namanya jahil. Jadi akibat dia cinta dunia, datang kejahilan. Maka takkan menemui jalan lah untuk menuju Allah ni, tak boleh. Jadi untuk saya datang kepada jalan yang bercahaya, saya tak boleh ada cinta dunia. Bukan saya je, semua orang lah yang nak menemui jalan tu, jalan Nabi tu. Jalan tu ialah jalan Nabi Muhammad dan semua Nabi-Nabi. Jalan menuju kepada menjadi kekasih Allah. Dia tak boleh menyemarakkan cinta dunia. Cinta dunia tu kena dipadamkan dengan sepadam-padamnya. Barulah bercahaya. Jadi dari hidup saya dari kecil lagi, Allah telah pimpin saya supaya tidak mencintai dunia ini. Mak saya selalu cakap, kamu belajar bagus-bagus, jadi orang besar dunia. Tak adalah cakap orang besar dunia, jadi
dapat kerja bagus. Saya cakap kat mak saya, kalau kita mati, mati tak payahlah. Saya tak ada setuju dengan cakap dia tu. Bapak saya cakap kita kena dunia juga ada. Saya cakap bukan bapak, tak betul. Umur saya, kita mau akhirat, saya bilang. Tak, kata bapak saya. Jadi dengan mak saya tak setuju. Dengan bapak saya tak setuju. Macam Nabi Ibrahim lah. Dia budak lagi, tak setuju dengan bapak dia. Sembah berhala. Kenapa kamu sembah benda yang tak boleh bagi kamu faedah? Begitulah orang yang Allah pilih untuk menjadi pemangkin kepada kebangkitan manusia ni. Nabi Ibrahim tu dia pemangkin. Dia adalah dinamakan bapa kepada semua orang agama, bapa kepada banyak nabi-nabi. Jadi sedangkan Nabi Muhammad pun kita dalam selawat tu, kamu berkatilah dia, bagi rahmat kepada Muhammad ni, seperti mana kamu bagi rahmat pada Ibrahim. Kamu bagi berkat kepada Muhammad ni seperti mana kamu bagi berkat kepada Ibrahim. Maksudnya, yang pertama dapat berkat rahmat yang tinggi ni Ibrahim AS. Sejak kecil lagi dia, Allah telah buat dia orang yang berfikir. Jadi dia mau kaum dia tinggalkan penyembahan berhala sebab dia nampak berhala ni tak boleh berfaedah, tapi nak bagi tahu pada kaum dia tu, dia tak bagi tahu macam tu. Dia buat satu perbuatan yang membuatkan kaum dia sendiri cakap, ni berhala tak boleh cakap. Bila dia runtuhkan semua berhala-berhala yang kecil dan tinggalkan yang besar, dengan yang besar tu ada tongkat, ada kapak. Bila kaum dia tanya, Ibrahim kamu ke yang rosakkan berhala ni? Belum, tak. Kalau kamu nak tahu, kamu tanya dekat yang besar tu. Jadi kaum dia terperanjat lah. Kau suruh kami tanya dia, mana boleh bercakap. Itu yang Nabi Ibrahim mahu, supaya kaum dia sendiri memberitahu dia yang berhala tu tak boleh cakap. Jadi dia tak ada bukti nak mengatakan Ibrahim, kaum ketua-ketua dia tak ada bukti nak tuduh Ibrahim, sebab tak ada orang nampak. Tapi dia orang dah syak dia. Atas syak saja dia telah diseksa, dan ketua dia telah mencederakan tuhan-tuhan kita, maka yang seksaan yang kena pada dia mesti kena bunuhnya. Unggun besar buat api, campak dia ke dalam. Yang dosa besar, kesalahan besar, menghancurkan tuhan-tuhan dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini dari kecil lagi Ibrahim tak ada cinta dunia. Dia tak takut dia lontar dalam api, matilah. Jadi orang yang seperti Nabi Ibrahim ni, yang tak cinta dunia, ni meneraju jalan cahaya. Seperti juga saya, dari kecil lagi meniti jalan cahaya. Cahaya tu malap sikit, lama terang macam itulah, sehinggalah ke hari ini. Tidak boleh mencintai dunia ni. Jadi dunia ni adalah kegelapan, mencintainya adalah satu kesalahan. Jadi dunia ni bukan untuk dicintai, tapi manusia ni tengok aja dia jatuh cinta dengan dunia ni. Bagaimana saya waktu kecil dah tak mahu mencintai dunia. Bukan saya pandai, Allah pimpin saya. Saya pergi belajar jadi doktor, nak jadi optom, kemudian tak jadi optom. Bukan saya nak dunia. Saya hanya nak gunakan dia untuk
kerja usaha agama ni. Saya bercakap dekat kawan orang putih saya tu, saya lepas belajar ni saya tak mau jadi optometris. Dia kata kamu gila. Saya mau buat kerja dakwah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pimpin orang yang tidak ada cinta dunia ni. Kalau kita mau dipimpin oleh Allah, guided, kita mesti sucikan hati dari noda, dari dunia. Mencintai dunia ni adalah noda, dosa besar. Mencintainya umpama kita gantung diri kita untuk diseksa di neraka. Jadi jalan orang yang menuju neraka semua jalan mencintai dunia. Walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, walaupun dia mengajar agama atau buat kerja dakwah, tapi kalau dia cinta dunia, dia buat semua tu untuk nama. Dia buat semua tu untuk nama. Macam Rashidi, dia buat dakwah, dia semayang, dia puasa, belum pergi haji lagi lah, tapi dia mahu dunia. Sebab itu satu orang ditanya oleh Allah, kamu yang mengajar agama panjang hidup dia, kerana nak dunia masuk neraka. Nak nama ni, nak dipanggil ulama ni, itu bukan nak Allah atau nak benda yang Allah suka. Kata Allah, kamu buat ni semua untuk dapat dipanggil nama ulama. Kamu buat ni semua untuk dipanggil syuhada. Kamu buat ini semua untuk dipanggil dermawan. Jadi semua tu dunia. Rashidi buat semua ni, saya tak tahu apa. Nak jadi baik ataupun nak dapat dunia lah. Jadi bila kita nak dapat dunia ni, sampai bila tak jadi betul? Mengajar pun tak betul, buat dakwah pun tak betul, takkan jadi betul. Sebab asas dia dunia. Kita nak dunia. Kita usaha tak dapat juga. Dunia tu menghalang kita dari maju jauh. Pergi-pergi je jatuh, pergi je jatuh. Bila datang dunia je jatuh. Kita tak diberi dunia, mungkin kita bolehlah, tapi bila dunia datang kita dah gelap, habis, jatuh balik. Jadi dunia ni tak boleh dihinggapi, tak boleh disemarakkan. Dia boleh digunakan saja, dicintai tak boleh. Jadi benda-benda dunia ni kena diguna je, dia tak boleh dicintai. Dia sepatutnya tidak ada ruang di hati kita dunia ni. Hati kita hanya untuk Allah saja. Kalau kita boleh menekan keinginan kita nak dunia, cinta dunia ni, menekan dia, barulah Allah tu masuk. Barulah cahaya bertambah-tambah menyemarak di hati kita. Hati yang dulu bercahaya sikit, bercahaya lagi. Mereka yang ada cahaya ni, mereka terang, mereka boleh nampak yang benar dengan yang salah. Jadi orang ni lah kita mau ikut, supaya kita juga ada cahaya. Jadi orang ini bagi tahu perkara pertama, yang pertama sekali, jangan mencintai dunia. Saya nak bagi tahu kamu, sikit pun tak mau cinta dunia. Kalau kamu nak juga, kata nak Allah, nak dunia nak juga, dia tak boleh. Dia nak Allah je, dunia tak mau. Sebab itu ada satu tukang lawak, komedian dekat satu istana di kerajaan India tu. Dia kerja jadi komedian,
Sekarang pun komedian banyak, dulu pun juga. Lama dia berhentilah kerja komedian tu, dia pergi ke hutan, berpura-pura jadi wali. Banyaklah orang jumpa dia untuk doa ni, untuk doa tu. Dia berlakon aja, komedian. Dia tak nak dunia. Jadi wali ni dia tak nak dunia, dia tahu tu. Jadi orang pun beritahu raja lah, orang ni, kamu pergilah, raja pergi jumpa ada satu wali dalam hutan tu. Kau minta apa dia kau nak, minta dia doa. Kata raja, mana ada wali zaman ni. Zaman tu pun wali tak ada dah. Raja pun dah tahu mana ada wali. Tak ada, betul-betul. Dia cakap raja, lama-lama raja tu pun okey lah, aku cuba. Dia pergilah. Pertama raja test dia, bagi hadiah kat dia. Jadi komedian ni tadi campak dia. Tak mau. Raja kita ini mungkin betul punya wali ni. Lama-lama dia ketawa tau, komedian tu. Dia sendiri ketawa. Macam tahu, macam biasa je dengar suara ni. Kata komedian tu yang jadi berlakon wali ni, akulah yang komedian dulu dekat istana. Aku sekarang baru pura-pura je berlakon. Engkau pun dah datang kat aku. Aku pura-pura jadi wali, kau pun dah datang. Bukan orang je datang. Dari hari ini aku dah tak mau jadi komedian ni. Betul-betul jadi wali. Menunjukkan kadang-kadang komedian ni berlakon jadi wali, konon tak nak dunia. Tapi hati bila nak dunia, dia tak boleh jadi wali. Jadi nak jadi wali ni dunia tak boleh. Wali apa? Kekasih Allah. Allah tak terima orang yang mencintai dunia dengan dia tak. Kalau kau nak mencintai dunia, kata Allah, kau mencintailah dia. Dah aku kau tak nak. Aku yang berkuasa memberi faedah, bahaya, manfaat, mudarat. Aku yang jadikan langit, bumi, matahari. Aku yang buat tanaman subur, kemudian semua jadi kering, mulai hijau. Aku yang turunkan hujan. Kau tak nak, kau nak dunia, maka Allah bagi. Biarkan tak. Allah tak ada kata kau bagi baik jadi aku, suka aku. Allah tak buat tu. Sebab dah nampak mata buta dengan terbentang langit bumi tu, manusia tak nampak Allah tu. Dia nak dunia juga. Allah kata ini orang bodoh betul lah. Biarlah dia nak dunia ni. Jadi Allah biarkanlah dia. Semua orang nak dunia Allah biarkan. Tak ada Allah biar dia betul. Kau mencintai aku, buat dia macam-macam kena apa orang supaya dia nak Allah, tak ada. Allah kata semua dah aku buat dah semua supaya manusia ni berfikir nak aku, yang akulah maha besar, maha berkuasa. Jadikan dia boleh bernafas, hidup. Semua tu dia tak nampak lagi aku besar dan aku maha berkuasa, maha. Dia tak nampak. Dia nak dunia juga. Tak apalah. Dia nak dunia juga. Dia nak perempuan juga. Dia tak nak Allah. So Allah kata tak apalah. Tak ada masalah. Aku pun buat kau, bukannya aku mau kau suka aku dapat jadi lebih besar lagi. Tak ada. Allah tak perlu apa-apa. Allahus Samad. Allah bukan kita semua suka dia, cinta dia, dia jadi lebih besar. Tak ada. Allah tak perlu kita punya cinta. Sebab dia maha besar. Dia tak perlu kita membesarkan dia jadi besar. Tak perlu. Kenapa pula ni? Kita yang perlu mencintai dia. Faedahnya datang pada kita, bukan pada Allah. Kalau kita jadikan Allah kekasih, faedahnya bukan pada Allah. Allah tak ada langsung dapat faedah. Mana? Macam hari ni kamu tak suka saya,
Apa ada rugi saya? Saya ada rugi ke? Yazid tak suka saya, Samad tak suka saya. Saya tak ada rugi. Saya rugi bila Allah tak suka saya. Kamu tak suka saya tak ada masalah. Biarlah kamu benci saya pun saya tak ada rugi. Kamu tak suka saya tak ada rugi saya. Apa pasal saya rugi? Kamu suka saya pun saya tak ada untung. Apa saya dapat daripada kamu? Kalau kamu suka saya, tak ada dapat. Melainkan Allah izin. Yang samad bagi ini semua itu, semua bukan samad bagi, Allah bagi. Allah yang buat samad bagi. Nah, kereta buruk saya BGG Camry itu dibaiki, dibetulkan, dibagi pada saya, bukan samad bagi, Allah yang bagi. Samad tak nak bagi dia, kalau Allah tak buat dia bagi. Boleh? Allah yang berkuasa. Samad bagi kereta Biza tu, mana dia? Mana Samad bagi? Allah bagi tu. Samad digunakan, dipaksa bagi pula tu. Saya yang tak ada kerja, yang tak ada duit, ada 2 kereta. Bayangkan, siapa bagi tu? Kalau saya tanya kamu, siapa bagi tu? Allah. Tapi nampak dia yang bagi siapa? Sama. Beza tu BGG dengan repair dengan Samad dengan Sufian dipaksa, bukan dipaksa, ditarget. Kau supaya dia dapat kebaikan, dapat iman. Anak Samad macam tu juga. Bila dia bagi kepada kekasih Allah tu, Allah pun bagilah dia kan. Jadi Allah yang buat. Kau Naswa tak ada duit, tak ada kerja, bukan kau tak ada apa-apa, kata Allah. Tak ada, aku yang bagi semua. Kau nak apa sekarang? Kau nak duduk istana, aku bagi kau. Awak boleh percaya tak saya dibagi oleh Allah istana? Boleh tak Allah bagi saya istana? Cakap boleh. Tapi kalau dalam saya, apa kerja saya nak dapat istana tu? Duit tak ada, nak ambil sab tu, kerja tak ada, tiba-tiba kata boleh duduk istana. Kalau Allah kehendaki memang boleh, bukan istana je, apa pun boleh. Sebab itu Allah bilang, bila kamu dapat aku, kamu dapat semua. Tu tak percaya lagi. Hari ni depan mata kamu, saya mana ada kerja? Ada kerja saya pergi pagi, pergi kerja, bawa kereta, kena ada office pukul 8 atau 9, 10 ke, ada. Saya menulis koran itu bukan kiranya bekerja, sebab tak ada apa pun kan, itu amalan lah, kerja menulis tu. Lepas tu saya tidur, lepas pagi-pagi kan sarapan, saya balik tidur. Pukul 12 baru menulis. Pergi Zuhur 2:30 makan, lepas tu saya dah mengantuk, tidur lagi. Lepas tu baru saya bangun, saya menulis. Lepas asar, maghrib datang lagi urut. Lepas isyak kadang saya buat juga sikit je waktu sebelum subuh, lepas tahajud sikit Quran ni. Jadi saya punya kerja Quran, tidur, rehat, makan, Quran, tidur, rehat, dakwah, ceramah. Itu je lah. Mana ada semua benda tu ada duit lah. Tulis Quran tak ada duit, tidur tak ada duit, makan tak ada duit. Tapi makan sikit, 1 sen duit saya tak keluar tau. Sekarang ni sejak kebelakangan ni kan Allah buat. Dulu saya keluarkan duit. Saya bukan sarapan bukan untuk saya je, saya belanja semua orang tu yang gas dengan saya. Tu dulu lah. Habis sekarang dah tak ada. Saya dah tak payah keluar duit. Nampak macam Samad keluar duit, tapi bukan. Allah SWT telah tukar. Kamu tak ada kerja, tak ada duit, kamu akan dapat banyak duit, kata Allah. Dari mana? Dari Allah lah. Nampak je. Tak ada orang nak bagi duit kat kita kalau Allah tak buat dia bagi duit. Betul tak? Ada orang nak bagi duit kat kita kalau Allah tak buat dia nak bagi duit? Ada? Tak ada. Tak ada orang nak.
Jadi kita hari ni kata Allah, bila dapat Allah, dapat semua. Kau tengok kat saya je lah. Saya tak ada kerja. Yang dapat duit, tapi saya banyak duit Allah bagi. 2 kereta. Rumah saya bawa lampu-lampu semua. Kapet kan. Apa saya nak, Allah bagi. Yang bagus tak? Saya tanya Allah, Allah bagi. Nak washing machine baru, boleh ada perintah beli Allah, ada. Kapet ada. Allah sediakan duit pula. Saya sekarang banding masa saya kerja dulu, saya ada klinik dulu, optometri dekat Medan Mara, klinik Naswa Optometri. Saya kerja pensarah dulu. Banding dengan sekarang saya tak ada kerja, saya banyak duit lagi. Dan dunia saya jadi senang. Bukan saya nak cakap ni saya gembira, tak. Tapi untuk menunjuk kepada kamu bahawa yang buat ni Allah, bukan duit. Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi dapat Allah, kata Allah, jadikanlah aku maksud, jadikanlah aku kekasih, jadikanlah aku matlamat. Kalau kamu dapat aku, kamu dapat semua. Ini dicakap lama dulu. Jadi kalau kita nak Allah, nak jadi kekasih Allah ini, dunia mau buang. Yang menghalang kita dapat Allah ni satu je, dunia. Cinta dunia. Jadi kamu berye-ye sangat nak dunia. Nak dunia, cinta dunia. Saya nak tanya kamu dah dapat belum dunia tu? Kamu dah dapat tak dunia yang kamu nak sangat tu? Samad. Yazid? Belum. Sufian? Kuat-kuat sikit. Belum. Ni? Dah dapat. Ni? Sampai sekarang tak dapat. Kenapa nak lagi? Tukarlah. Nak Allah. Tak belajar-belajar lagi ke? Nak dunia, dunia tak ada. Saya yang tak nak dunia, nak Allah. Akhirnya apa? Dapat semua. Lepas ni saya tak tahu lagi apa Allah nak bagi. Allah bagi saya kuasa. Tentu sekali lah. Sebab manusia ni, macam mana pun dia dalam hati dia nak kuasa, sebab dia tekan. Dia nak Allah juga. Allah kata, kau dapat aku, kuasa pun aku bagi. Bukan pemerintahan di Malaysia, di bumi. Seperti mana Allah janji dalam surah An-Nur. Kami menjanjikan kepada mereka yang beriman, beramal soleh, kuasa pemerintahan di bumi. Jadi sudah tentulah Allah bagi saya, walau saya tak ada kerja, saya tak ada apa, tapi Allah bagi saya duit, dan Allah bagi saya kuasa, dan Allah bagi saya harta. Kuasa pemerintahan di bumi tu kan. Bumi makna tanah dan laut tau. Ikan-ikan semua jangan. Di bumi. Dahsyat tu. Hanya satu saja dapat Allah. Nak dapat Allah ni, itu je lah. Manusia ni nak sangat dunia ni. Itu ditekan. Bendanya simple aja, bukannya bendanya susah nak faham. Dunia tu mau hilang, Allah aja masuk. Seluruhnya sujud di kaki kita. Bukan saja di dunia, di akhirat Allah letak kita di tingkatan syurga yang tinggi, dekat dengan dia. Haidat Aisyah, isteri Fir'aun, kata masa dia diseksa oleh Fir'aun, dia berdoa, ya Allah, letakkanlah aku di tingkat atas syurga berdekatan dengan kamu. Jadi kalau saya ni nanti jadi kekasih Allah, tempat saya mesti syurga atas. Kamu semua kalau masuk syurga pun tak boleh nak pergi naik atas tu. Allah adil kan. Saya kena turun. Itu pun kalau saya nak turun lah. Kalau saya tak nak turun, tak adalah kamu jumpa saya.
Kamu pun nak jumpa Allah pun bukan boleh. Tanpa izin dia, takkanlah kamu kat bawah tu naik turun, nak naik asyik nak naik. Allah bagi kamu sibuk dengan bidadari, cukuplah. Kata Allah, kamu ni tak minat aku, tak cinta kat aku sangat, kan? Kamu cinta perempuan, kan? Cukuplah kat bidadari yang aku telah buat special creation, yang tak ada dia punya vagina tu ketat aja, dara aja. Sibuk kat situ aje lah, dengan makan buah, minum. Sebab kat dunia pun sibuk itu juga. Jadi kalau kamu mau tingkatan syurga yang tinggi pun tak boleh ada dunia. Sikit pun mau ada Allah. Tapi jalan yang untung, jalan yang bijak ialah jadi kekasih Allah. Itulah matlamat. Tapi manusia tak ada nak. Dia nak beriman, beramal saleh, dunia nak juga. Jadi tak boleh. Kalau mau Allah bagi kita, kata Allah, kalau kamu dapat aku, kamu dapat semua. Semua mana? Dunia, akhirat tau. Itu makna semua tu. Tapi kalau kamu hilang aku, hilang tu, kamu hilang segalanya. Jadi maksud hidup manusia ni dijadikan adalah untuk menjadi kekasih dia, bukan untuk sibuk dengan dunia ni. Jadi apabila kita membuat usaha ke arah tu, barulah kita betul maksud dia. Jalannya mesti jalan yang Allah bagi tahu pada Nabi, iaitu jalan mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Untuk jalan tu, dunia mau hilang, cinta dunia mau hilang terus. Kalau tidak, tak boleh ikut jalan tu. Jalan tu dia tak perlu dunia. Jalan tu Allah saja. Kalau ada dunia, dia menyekat, tak boleh jalan. Kalau hati tu ada dunia, dia tak boleh jalan. Nak ikut jalan tu, dia punya petrol dia yakin saja. Menembuslah, datang kepada kekasih Allah, dan Allah sangat cinta dekat dia. Kat dunia lagi Allah, lepas dah Allah uji dia, dan Allah sudah macam confirm dia kekasih Allah, Allah bagi dia hadiah di dunia, harta, kuasa, nama. Tengok Allah bagi saya tafsir Quran. Kat depan buku tu nama Profesor Naswar bin Sa'abin. Allah kendaki buat semua orang kat dunia ni baca Quran tu tau, Islam tak Islam. Dia buka buku tu, dia tengok nama siapa? Profesor Naswar bin Sa'abin. Bapa aku pun jadi terkenal seluruh dunia. Itulah maksudnya Allah bagi nama. Boleh dapat macam tu, semua orang tahu awak seluruh dunia, kalau bukan Allah yang buat. Sebab dapat Allah lah, dapat faham Quran. Dengan faham Quran, Allah bagi, bukan saya nak dunia, tapi Allah bagi dunia. Bila Allah bagi dunia, saya bagi kat orang miskin lagi, saya dapat dekat dengan Allah lagi. Saya tak ada nak simpan dia jadi beli real estate ke, duit tu beli bangunan ke, tak ada. Mau bagi kat miskin orang tu semua siang malam. Dengan itu saya naik lagi. Saya bukan jadi miskin bila saya berbelanja tu, lagi kaya, lagi kaya, lagi buang bagi. Sebab dunia ni tidak boleh ada pada hati satu orang yang mau menjadi kekasih Allah. Okey.